record on this computer. Dah ke? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min qawli. Okey, kita dah start record. Hari ni kita nak belajar tajuk paling best. Rasanya macam jadi favourite Najah jugalah. Head triangle combo sebenarnya H di sini, tapi sebenarnya yang kita nak tekankan kat sini head triangle, segitiga kesihatan. So sebenarnya kalau kita tengok tajuk ni, kita boleh gunakan untuk mukadimah bercerita ataupun berkongsi tentang kesihatan dekat semua orang. Okay? Okay. So tak besarkan lagi. Macam virus. Betul. Betul tahu virus tu, kita tengok virus ni benda yang orang kata tak boleh mati kan, tapi dia boleh diam kalau tak tempat dia tu tak kena. Tapi bila ada kondisi yang dia punya host tu boleh hidup, dia akan membiak berpindah randah kan. Kena alert tu. Kenapa dia tak besar macam tu. Sekejap. Okay. So hari ni head triangle. Okay, macam mana? Hari ni semua sihat ke? Semua orang suka sihat tak? Semua orang suka sihat? Sila jawab dengan jujur. Adakah anda rasa sihat? Badan rasa boleh bertenaga, boleh pergi kerja, boleh senyum-senyum. Suka tak? Suka kan? Tapi bila kita ni suka benda yang best lah, benda yang sihat, tapi tak ramai yang alert macam mana nak jaga kesihatan. Betul tak? Betul lah tu. So sebelum kita pergi lebih mendalam lagi, Najah nak share gambar yang best ni, yang penting dalam badan kita yang Allah ciptakan ni. Kan, nampak daripada luaran nampak muka comel lah. Bibir, mata, telinga, hidung. Tapi sebenarnya yang membina struktur badan kita yang cantik ni, dia ada unit asas dia. Unit asas dia apa? Siapa yang conteng tu? Alamak, kejap ya. Macam mana pula nak buat ni? Auto accept or request. Jangan terconteng, siapa terconteng tu? Macam nak clear ni, Allah. Annotation. Sorry, kejap. Alamak, saya nak padam ya. Astaghfirullahaladzim. Tak apalah, kita teruskan je lah ya. Okay. So sebelum jadinya badan kita ni, sebenarnya unit paling asas dalam tubuh badan kita ni adalah sel tau. Okay, sel tu apa? Sel ni adalah unit asas. Dia punya banyak ni lebih kurang yang kita, saintis bagi tahulah, ada 37.2 trilion. Trilion ni berapa banyak kosong belakang dia. So kalau 1000, 3 kosong belakang. Kalau sejuta, 6 kosong belakang Sejuta, 1, 2, 3, 4. Sejuta, 6 kosong belakang. Kalau 1 bilion, ada 9 kosong belakang kan. Tapi kalau lepas bilion kan trilion. Trilion ada berapa? Siapa tahu trilion ada berapa kosong kat belakang? Siapa nak jawab? Mana tulisan korang ni? Line okey tak ni? So kalau trilion ni dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 12 kosong belakang. Okay, so sangat banyak, subhanallah. Kita punya sel ni sangat banyak. Tapi gabungan sel-sel tu dia akan menjadikan tisu. Okay. So tisu ni kita ada 4 tisu lah. Tisu ada tisu epithelium, tisu saraf, tisu apa lagi? Tisu penyambung, tisu otot, tisu epithelium. Tisu epithelium ni dia yang melindungi organ-organ kita. So dekat organ tu sebenarnya ada satu lapisan tisu yang dia akan protect organ kita. Kan? Okay. So jelas tak? Sel tu tadi unit asas. Tisu tu daripada banyak-banyak sel ni dia akan membentuk tisu. Tisu tu kita ada 4. Dan lepas tisu ni, banyak-banyak tisu ni dia akan membentuk, dia menjadikan organ lah. So organ dalam badan kita ni ada berapa? Korang rasa ada berapa banyak organ kita? Kita ada jantung, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada hati, ada apa? Seberapa banyak agaknya kita punya organ dalam badan ni? Pernah tak kita rasa mata, telinga, bahu, lutut? So kita ada lebih kurang 76 organ.
Subhanallah, banyak sangat. Sebenarnya 76 organ tu dia akan membentuk lepas organ dia akan ada satu sistem. Sistem pula ni ada 14, lebih kurang 14 sistem dalam badan kita. Organ ni, geng-geng organ ni dia akan membentuk satu sistem. Contoh, sistem kita apa? Sistem paling yang kita kena alert lah, sistem pencernaan kita. Sistem pencernaan kita ni, organ apa yang terlibat? Daripada mulut, lidah, esophagus kita punya perut, kita punya usus kecil, usus besar dan usus last sekali rectum okay. So nampak tak? Empat elemen ni sebenarnya kita kena tahulah apa dia punya bayangan dia, apa dia punya kerja-kerja dia. Sebab kenapa? Contoh kalau kita tak contohlah kalau macam contohkan kita jumpa doktor, biasanya masa tu organ kita dah tak sihat lah. Contoh macam sakit jantung ke, sakit mata ke. So biasanya semua organ-organ tu dah rosak tau, dah tak berfungsi dengan baik. Okay, itu biasa kita akan jumpa doktor lah. Tapi sebenarnya kalau kita boleh jaga kesihatan sel kita, jangan bagi rosak, so kita akan mengurangkanlah risiko untuk kita ni jumpa doktor. So kalau sel kita sihat, cukup makan, bebas daripada radikal ke, okay, dia ada askar-askar dia tu, insya-Allah kita sihat dan kita tak adalah mengidap penyakit-penyakit favourite sekarang ni kan. Lagi-lagi yang kita takut sekarang ni virus. Okay, so kalau sistem imun kita rendah, kita dapat jumpa virus tu, dia boleh serang kita dan kita pun lemah kan. Okay. So, apa yang Naja nak ke dalam lagi, apa yang sebenarnya boleh merosakkan sel kita ni. Okay, bukannya badan lagi tau, sel sampai ke dalam ni. So, apa yang boleh merosakkan kita punya sel ni, secara general lah, kita memang tak boleh elak kot. Sebab sekarang ni kita hidup dekat bumi ni, kita terdedah dengan persekitaran yang tercemar, pencemaran contoh pencemaran alam ke, pencemaran alam macam Naja duduk kat KSN ni, kilang tu dia akan sentiasa mengeluarkan asap tau. Benda tu pun toksin, racun. So kalau daripada segi yang lain, pencemaran air ni macam mana? Kita punya air pipe, kadang kita dah berpuluh tahun duduk kat sini, kita punya salur pipe tu mungkin dah ada logam berat ke, dah ada apa lagi, dah ada pencemaran lah. So pencemaran air tu pun tak boleh elak. Dan pencemaran udara ni, contoh asap kenderaan ke, asap rokok ke, apa lagi? Asap apa? Kan kita punya toksin-toksin tu lah. Benda-benda ni semua ni dia ada toksin yang boleh meracun badan kita, merosakkan badan kita, dan kita tak boleh, susah nak elak. Kita berhadapan dengan benda ni tiap-tiap hari. So bayangkanlah kalau tiap-tiap hari kita berhadapan benda ni tiap-tiap hari, kita tak ada inisiatif untuk cari perlindungan, lama-lama kita akan sakit sebelum waktunya lah. Okay? So yang last kali tu pun penting, tekanan hidup. Ada lagi yang contoh. Tekanan hidup. Stres ni pun sebenarnya bila kita pernah tak baca. Contoh kalau kita fikir tentang sesuatu masalah ke apa, dia akan ada organ-organ kita yang rosak tau. Sebab tu tekanan hidup ni pun boleh bagi kita punya sel rosak. Kalau kita fikir macam ni, kita punya organ mana yang sakit. So sebenarnya kita punya kehidupan ni memainkan peranan yang sangat penting. Bukan saja contoh kita jaga pemakanan, sebenarnya emosi kita pun kena jaga. Okay, saya tengok ni, kalau udara yang tadi Naja share tu, udara daripada asap kilang, asap kenderaan, asap rokok. So perkara-perkara ni dia boleh menjejaskan fungsi paru-paru kita. Sebab yelah kita kan sedut udara kan. So paru-paru kita ni kan organ di top. Tapi kalau kita masukkan overload kan, so paru-paru kita ni pun tak boleh nak buat kerja secara secara penuh lah. Sebab kita hari-hari kita tak cuci dia, tapi kita masuk kan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Okay, so air pula, air yang Naja cakap tadi, pipe air lama yang berkarat, lepas tu kita tak ada pasang filter air ke, kita tak ada perlindungan dekat situ tau. So, dan satu lagi yang kita kena ingat, badan kita ni sebenarnya berapa peratus yang besarnya adalah air, kandungan air. So kalau kita masukkan air yang tak berapa bersih pun, kita punya badan boleh jadi efek sakit lah. Okay? Korang okey tak ni Boleh respon tak? Korang boleh tulis apa-apa ke? Macam okay, lepas tu
contoh sekarang ni kita towards kepada pemakanan jugalah, macam sayur-sayuran kan. Okey, sayur-sayuran ni kita nampak memang segar-bugar kan dekat pasar raya kan. Kita nampak dia kata dia organik apa semua. Tapi industri pemakanan sekarang ataupun industri sayur ke buah-buahan ke, bila dia nak, contohlah ni pengalaman aja bila kita study plantation dulu, macam mana buah-buahan tu nak bagi nampak cosmetic value dia tinggi, cantik, bersih, tak ada ulat, lawa je, dia biasanya akan letakkan bahan sintetik ataupun bahan kimia untuk mengekalkan kecantikan dia lah. Contoh senang macam kita punya apple, yang kulit-kulit keras tu, apple, apa pear apa ke, dia akan mandikan, dia akan lalukan buah-buahan tu, dia lalukan dengan apa sprinkler tu, dia berisi apa wax. So kalau pergi kat pasar raya, beli apple tu kita boleh kikis dia tahu. Kita kikis dia, kita tengok. Memang akan ada macam lilin-lilin tu. So bila bukan kita yang tanam apple tu, better buang kulit tu baru kita boleh makan lah. Okay? So apa lagi? Sayur-sayur ni selain daripada dia nak melindungi macam dia pakai wax tadi tu, dia juga ada gunakan apa biasanya racun kalau contoh sayur dia bukan bagi racun racun beluncas ke apa, racun ulat saja, tapi dia akan bagi racun lalang lah, bermacam-macam jenis pesticide, insecticide tau. So sebenarnya kita punya pemakanan pun dah terdedah dengan racun, toksin, logam berat juga sebenarnya. Okay, so apa lagi yang kita selalu ni, daging. Daging ni rupanya Najah belajar macam kita kan. Daging yang kita masak, apa yang kita bela, contohlah kita bela ayam, itu kita nampakkan pemakanan dia kan. Tapi sekarang ni yang kita selalu makan macam processed food, macam daging yang dah dicincang-cincang, daging yang dipotong, rupanya bila daging tu kita potong, kat situ akan mudah ada bakteria tau. Satu slice kita potong, so dekat permukaan tu boleh menyebabkan kehadiran bakteria lah. Okay? Tapi bayangkan sekarang ni bukan kita potong daging tu satu slice tau. Kita potong dia cincang. So sebenarnya dalam kita punya daging yang kita dah kisar tu, berapa banyak bakteria yang ada. Sebab tu rupanya antara benda yang risiko yang berbahaya ni bila kita makan daging yang dah diproses, yang dah macam kata daging hancur, daging cincang, itu yang sebenarnya badan kita cepat sakit, cepat rosak. Okay, so kena alert lah. Kan? Okay. Kenapa muka Nur tak keluar? Edit, cari ni. Cari kamera. So apa yang kita makan setiap hari? Kita makan yang sihat ke makan yang sedap? Nur, makan apa? Makan yang sihat ke makan yang sedap? Kan, kita pagi tadi makan apa? Biasanya kalau pagi cuti-cuti mesti nak cari apa? Roti canai ke, nasi lemak ke, apa lagi, kadang nasi yang berat-berat kan. So tengah hari nanti nak cari makanan pot viral pula. Biasanya makanan-makanan yang diet yang kita makan sekarang ni, lagi-lagi dekat Malaysia lah, tinggi apa? Dah mula tinggi lemak, tepung, tinggi gula, tinggi asid borik, tinggi pewarna. So benda tu membebankan badan kita. Satu lagi toksin lah, racun. Okay? So tengok ni, macam makanan ringan kan, memang murah, tapi tengok dia sangat berbahaya untuk kita punya buah pinggang, untuk kita punya hati kan. Dia banyak pewarna, banyak perasa. So macam makanan segera ni kalau kita tengok kan, cara pembuatan dia, contoh masa dia goreng daging ke goreng kentang ke, dia akan gunakan suhu yang sangat tinggi, 180 darjah Celsius kan. So sedap, memang sedap. Kan? So benda tu sebenarnya boleh mengganggu kita punya hormon tau. So, sebab tu kalau anda yang ada masalah, contohlah kawan-kawan kita yang ada masalah period pain, masalah hormon, masalah emosi kan, boleh tukar diet ataupun kurangkanlah makanan segera ataupun makanan yang kita masak ni secara suhu yang sangat tinggi. So benda tu dia boleh merosakkan hormon kita. Hormon kita ni pun ada sistem dia tau. Sistem apa dia ada dalam sistem juga. So kalau sistem tu tak cantik, kita memang tak sihat lah. Okay? So lepas tu makanan yang diproses. Makanan yang diproses, masa yang Najwa cerita tadi lah, yang pasal daging kena cincang-cincang tu kan. So apa akibat kalau kita makan makanan ni? So contoh lagi yang selalu yang kita bimbang sebenarnya ni, MSG ni. MSG ni apa?
bahan perasa kan. So sebenarnya pengambilan yang kerap ni dia boleh menyebabkan kita risiko kanser lah. Okay. Dan lepas tu sebenarnya buat kita rasa nak makan lagi. Ajinomoto. Kan, MSG ni sebenarnya kita punya herba-herba spice kita ni kan sebenarnya dah sedap tau. So kalau kita tak guna MSG pun insyaAllah memang sedap. Lagi-lagi kalau kita guna air tangan kan, yang ibu-ibu ni kan. Okay, so kalau boleh, bukan kalau boleh, macam Prof Muhaya pun dah pesan, MSG tu kita elakkan. Okay. Okay, lepas tu macam apa lagi? Cheese ke, dia ada cheese yang lemak dia tinggi kan. Lebihan lemak mengganggu daya konsentrasi dan menjejaskan fungsi otak. Otak kita ni memanglah semuanya lemak tapi lemak baik. Kalau boleh lemak baik lah, tapi kalau kita masukkan lemak-lemak yang kurang baik, dia akan mengganggu fungsi otak ya. Okay. So lepas tu apa lagi? Pengawet. Pengawet ni apa? Goreng telur mata. Pengawet ni antara punca utama obesity. Mengganggu fungsi organ dalaman tubuh juga. Pengawet ni apa ya? Pengawet ni nak jadi ingat, dia pasal hati, pasal apa? Membebankan hati juga tau. Bila hati kita beban dan kita tidur tak kena masa, hati kita nak buat kerja tak boleh kan. So dia akan tersimpan, dia akan jadi lemak-lemak dekat tepi-tepi organ kita, dekat perut, dekat organ lah. Okay. Sebab masa tu kita punya hati belum sempat ke, belum dapat nak buang toksin, nak proses lah. So bayangkanlah makin lama bila kita bebankan hati kita ni, dia pun tak boleh buat kerja, dia akan tinggal je benda tu dekat dalam badan kita. Itu yang berat badan susah nak turun. Okay? Okay, lepas tu makanan-makanan yang berkalori tinggi, yang kita ambil garam tinggi ke, tu pun sebenarnya sangat bahaya untuk kita punya salur darah. Nampak tu, kalori tinggi, risiko yang besar kepada serangan sakit jantung, obesiti dan darah tinggi. Semalam masa pergi kelas CBM Mizah, dia pesan apa tahu? Macam kita ni, kita kalau perasan tak orang yang sekarang yang meninggal meninggal tiba-tiba meninggal. Itu biasanya kadang bila kita buat postmortem, dia punya problem adalah macam serangan jantung ke, apa lagi? Biasanya tentang salur darah lah. So bila salur darah ni dia dah kritikal, dia punya simptom tu kita tak dapat rasa sangat tau. Dia just mungkin rasa macam kebas-kebas, nyut-nyut, macam tu je. Okay, tapi sebenarnya masa tu dah kritikal tau. So kalau kita just buat donor je, tu yang tiba-tiba bila kita check kolesterol memang dah tinggi, tiba-tiba orang stroke, orang yang kronik lah tiba-tiba. So salur darah ni dia punya sign, dia punya tanda tu tak sedahsyat macam kita sakit usus tau. So sebelum kita dah rasa kebas-kebas ke apa tu, memang kena protect kita punya badan ni daripada perkara-perkara macam tu lah. Tapi kalau macam usus, contoh usus kita sumbat ke, usus kita bengkak ke, kita memang sangat-sangat rasa tak selesa. Okay? Berbeza dengan salur darah tau. So memang kena educate lah dekat customer kita. Jangan sampai tunggu. Sebenarnya kebas-kebas tu pun dah simptom yang berbahaya. Okay, so satu lagi sintetik macam ubat-ubat kita tahu kan, macam contoh ubat-ubat sintetik lah. Okay, bukan ubat semula jadi kan. Ubat sintetik ni bahan dia tu dia sangat-sangat membebankan buah pinggang kita. Sebab kita tengok lah sekarang ni macam kawan Najah, biasa kita tengok kan 5-7 tahun makan ubat darah tinggi, doktor akan bagi tahu dia punya buah pinggang dah rosak, kena dialisis. Tapi baru-baru ni bukan 5 tahun, 7 tahun dia makan ubat tu, tapi 3 tahun baru makan ubat darah tinggi dah kena buat tapak dialisis sebab buah pinggang dia dah rosak. So bayangkanlah bahan sintetik ni mungkin dia boleh membuatkan kita bertahan dengan sesuatu penyakit tu tapi dia tak menyembuhkan. Okay? So dan orang pun dah alert kan. Orang pun dah alert bahan sintetik ni berbahaya pada jangka masa panjang. So mereka pun akan mencari alternatif. Dan hari tu ingat tak masa pengukuhan, manager Baiti bagi tahu dia kan terapis makan bekam kan. So dia buat kajian tau. Memang orang sekarang alert untuk ambil suplemen, tapi yang mengerikan tu dia ambil suplemen yang 1 botol ni berapa belas bahan yang bukan adik-beradik duduk dalam tu. So buah pinggang kita memang berat nak proses. Tu pun bahaya. Tapi kalau Forever kita tengok apa produk-produk Forever yang diorang buat, contoh macam aloe vera ni. Tak adalah 20 bahan dalam ni kan, dia memang pure aloe vera dalam ni.
Yang kita contohlah, maksudnya macam aloe vera tu kita buang kulit dia, kita botolkan. Macam tu. Okay. Kalau macam pomestin tu pun, macam pomestin ni memanglah ada 7 benda dalam ni kan, tapi semua adik-beradik lah. 7 adik-beradik antioksidan. Okay. So kalau macam ni, super green ni ada berapa? 20 jenis sayur. Tapi memang geng-geng sayur lah kan. Ni kalau semua nak masukkan, pening kepala kan. Tapi itulah kita kena bagi alert lah dekat customer, kat prospek. Okay, so nampak tak dengan habit pemakanan kita sekarang ni yang kita susah nak elak, tu yang timbulnya penyakit-penyakit ni. Paling membimbangkan sebenarnya antara yang tertinggi adalah barak usus. Pernah tak dengar kawan-kawan kita kena barak usus ke, adik-beradik ke, family ke, muda-muda dah kena barak usus kan? Barak usus, apa lagi? Barah payudara. Barah payudara ni antara yang kita paling takut lah. Kalau perempuan memang takut kan? Okay? Sangat-sangat takut. Tapi yang lelaki, ada lelaki ke kat sini? Adakah insan-insan FBO lelaki hari ni? Tapi yang lelaki jangan suka sangat lah. Okay, barah payudara ni boleh kena juga pada lelaki. Okay, so kalau perempuan ni, dia boleh potong lemak tu kan. Tapi kalau lelaki tak ada lemak tu kan, dia boleh meninggal terus. So pun bahaya jugalah untuk lelaki. Barah payudara ni. Okay, so apa lagi? Kita ada masalah apa sekarang ni? Yang favourite juga ni, sakit jantung. Puan Cik Zul. Hai Puan Cik Zul. Khabar? Baguslah Puan Cik Zul, student terbaik ni. Okay, Pak Jizul, tengok ni. Ini antara penyakit-penyakit favourite zaman ni dan dekat Malaysia ni lah. Barak usus, barah payudara, jantung, kencing manis, stroke, darah tinggi, obesiti. Nama lain-lain kan, tapi kalau kita perhalusi kan, tengok kencing manis, stroke, darah tinggi, jantung. Tu sebenarnya salur darah. Kan? Katalah apa jantung bengkak ke apa ke, itu semua salur darah. Tu yang pentingnya kena buat kita punya demo aloe vera gel dengan Arctic Sea. Tu memang kena educate kat dia. Apa nama lain pun pelik-pelik kan. Biasanya bila dihaluskan balik, kalau tak usus punca dia, salur darah. Salur darah, kata kat jantung, tetap juga salur darah. Okay. Oi, Haji Zaki ada weh. Assalamualaikum Ji. Okay, cikgu laju sangat ke? Okay boleh So, inilah segitiga yang kalau kita kenal, kalau kita boleh faham, kita boleh share lagi dekat orang, insya-Allah orang pun tak adalah jumpa doktor je. Sekarang jumpa doktor pun konsultansi pun dah RM50. So kalau 10 kali dah RM500 kan? Tapi kalau apa kata kita tukar sikit alternatif tu, kita cuba dengan yang semula jadi ni kan, insya-Allah lagi jimat, lagi best, lagi result dia ni bukan sekadar contoh. Kadang macam orang sekarang kan sembelit kan. Sembelit jumpa doktor RM50. Tapi kalau apa kata kita tukar kepada alternatif macam aloe vera ke, selain daripada sembelit tu, insya-Allah boleh settle, kulit pun boleh flawless kan. Dia banyak package gitu, okay. So, ini segitiga kesihatan yang rasanya memang kena letak dalam kepala kita. Okay. Sebab kenapa tahu? Masa Najah buat talk dekat Peguam Negara hari tu, okay, bila kita cerita tentang ni, bila kita share, barulah mereka nampaklah kat situ mereka faham kenapa kita ni kadang makan tapi macam still tak ada tenaga. So bila kita terangkan ni, pendedahan ni ada, barulah orang faham, okey kat sinilah kita kurang, kat sini kita terlebih, kat sini kita kurang. So kita boleh balance kan. So kalau kita pandai jaga segitiga kesihatan kita ni, kita boleh balance kan dia, insya-Allah sihat le. Okey? Okey, so apa dia segitiga kesihatan ni? Segitiga kesihatan ni apa dia? Detox, nutrisi, imunisasi. Tiga komponen ni, detox, nutrisi, imunisasi ni yang membantu melancarkan dia adalah circulation. So kadang kita masukkan bahan-bahan detox ni kita nak detoxin apa semua. Tapi kalau perjalanannya tu tak cantik, tersekat, ada roadblock apa, itu pun problem lah juga. Okay, so ni kita belajar satu-satu apa benda dia. Detox tu apa, nutrisi tu apa, imunisasi tu apa, circulation tu apa. Okay, ini tak payah ni dulu. Okay, so yang first tadi detox. Okay, sebelum tu kita kena tahulah detox tu apa. Okay, detox ni senang fahamnya.
membuang toksin. Toksin tu apa? Racun. Racun tu apa? Benda yang berbahaya untuk tubuh kita. Okay? Detox tu apa? Detox tu singkirkan racun. Okay? Buang air besar dengan detox tak sama. Okay? Belum tentu buang air besar tu kita mendetox ya. Tak, belum tentu. Tapi bila detox ni, selain daripada kita dengan cara membuang air besar, ada lagi organ-organ lain yang terlibat untuk mendetox ni, membuang racun. Okay, so apa dia? Kita ada 5 organ detox. Siapa tahu? Siapa tahu? Kita ada 5 organ detox. Siapa tahu? Kak Liza tahu? Nur? Anis? Apa organ detox? Detox ni, apa tadi? Detox ni dia kerja dia buang racun. Buang bahan yang tak perlu dalam badan kita. So racun ni dia membahayakan kesihatan kita. So apa? Syat, usus, empedu, hati, buah pinggang. Apa lagi? Ada 5. Limpa. Okay. Satu lagi, organ paling besar. Apa dia? Terbaik Kak Lina. Kulit. Kulit ni memang organ paling detox paling besar. So, kita kena alert lah dengan 5 benda ni. Okay? Okay? So dah pandai dah semua ni. So kita ada 5 organ detox, kita ada usus, kita ada buah pinggang, kita ada hati, kita ada kulit, kita ada ginjal, paru-paru. Paru-paru pun sebenarnya organ detox kita. Okay? Okay, so tanda-tanda badan kita ni terlebih-lebih toksin. Kita rasa letih, tak bertenaga, mulut berbau, badan berbau, kita susah nak tidur. Susah nak tidur ni, insomnia ni pun dia ada berkaitan dengan hormon tau. Okay? So macam mana kita nak menstabilkan sistem hormon kita? Study ni jom. So apa lagi? Daya ingatan kita pun lemah, lemas, rasa cemas, rasa berdebar-debar. Lepas tu kita selalu bersin, sistem imun kita lemah. Sistem imun lemah ni macam nak tahu selalu sakit lah. Apa-apa macam kena apa kena orang sesama je kita dah boleh senang-senang nak terjangkit. Okay? So lepas tu sistem pencernaan kita pula, contoh macam sembelit, kembung perut. Kalau sembelit ni sebenarnya dia boleh bagi efek banyak tau. Kita punya emosi tak stabil, kita punya kulit pun masalah, banyak. Sebab usus kan, dia kan sembelit ni melibatkan usus kan. So usus ni memang main switch kita. Okay? Lepas tu masalah sendiri, ni banyak lah ni. Macam mana nak hilangkan conteng-conteng ni? Siapa yang menconteng ni? Okay. So ni organ detox kita lah. So kulit, dia mengeluarkan peluh, ada garam kat situ. Itu pun toksin-toksin yang kita kena singkirkan lah. Sebab tu kita kena bantu dengan ambil air yang mencukupi. Okay. So hati pula bertanggungjawab tentang hati. Hati ni dia special sikit. Bukan special sikit, special banyak. Kita kena faham yang hati ni kerja dia apa? Yang macam bahan pewarna, bahan pengawet, dia akan mendap dekat hati kita. Dan hati kita ni bila dia nak singkirkan toksin, rupanya dia ada timing tau. Timing dia pukul berapa? Pukul 11 malam hingga 3 pagi. So 11 malam hingga 3 pagi tu kita kena tidur lah, tidur nyenyak, bukan baru nak tidur. Maksudnya pukul 11 malam hingga 3 pagi pastikan kita dah nyenyak tidur. Okay. So satu lagi sebenarnya bila kita tidur pukul 11 malam hingga 3 pagi tu nisbah dia tu 3 jam. Sama dengan 3 jam kita tidur. Sebab tu walaupun 11, 12, 1, 2, 3, walaupun 5 jam je kita tidur, kita rasa lebih bertenaga, lebih segar. Okay, timing pun kena betul lah lepas ni. Dan satu lagi yang Najah nak share, Najah pernah jumpa ada satu kakak ni, ayah dia walaupun tak merokok tapi dia meninggal mengejut sebab salur darah dekat otak dia pecah. Sebab apa? Rupanya bila kita tengok history ayah dia, dia adalah security guard, dia bertugas malam tau. So fitrah kita ni malam kan Allah jadikan malam ni untuk kita berehat, untuk tidur kan. Tapi nampak kita terpaksa bertugas dan dia macam itulah, dia mengganggu fungsi salur darah kita. So na'udzubillah kan. So usus besar membuang air besar, toksin yang berlebihan memerlukan serabut. So usus besar kita ni kan, usus besar kita ni 6 kali panjang kita kan. So sangat panjang lah. So bila perjalanan yang panjang tu belum tentu semua yang masuk tu keluar habis. Kalau kita tak cuci dia, kita tak bersihkan dia. Sebab tu kita kena ada satu
sabun pencuci yang terbaik untuk bersihkan dia. Sebab apa? Ini adalah otak kedua kita yang yang orang kata kalau kita punya operation kat sini tak kena, satu badan pun boleh jadi problem. Okay? So kita ada paru-paru, okay, buah pinggang. Okay, boleh baca lah. Okay, so tengok ni. Bila sistem detox ni, contoh kalau sel darah kita ni, dia punya cycle adalah 120 hari. Sebab tu, bila kita derma darah, doktor akan kata, okey awak boleh derma lagi 4 bulan akan datang. Sebab apa? Masa tu sel darah kita baru nak cantik balik, nak terbentuk balik, nak matang balik, okey? Okey, so kalau kulit pula 21 hingga 28 hari dia akan ganti sel kulit mati kita tu. Okay, sebab tu kita kena ada sabun yang baiklah untuk removekan kita punya sel kulit mati ni. So tak adalah kulit kita kusam, kulit kita tak bermaya kan. And then kena alert kalau macam orang cirrhosis, ada masalah kulit tu kan. Dia bukan eczema, ada cirrhosis. Okay, dia punya pembentukan sel kulit baru ni bukannya 21 hari tapi lagi cepat dalam 7 hari ke 7 hari. So sebab tu dia punya kulit lagi cepat kasar, lagi cepat tebal macam tu. So tu pun berkaitan dengan hormon lah. So kalau ada kawan-kawan kita yang ada masalah cirrhosis, kita boleh bagi tahu dia lah. Cirrhosis ni kita punya sel kulit ni terbentuk lebih cepat daripada biasa. Sepatutnya yang normal 21 hari hingga 28 hari. Tapi kalau cirrhosis ni 7 hari ni dia dah jadi lagi kulit baru. Kesian dia. Sakit tau. Okay. Apa lagi? Okay, so yang ini kita punya jenis usus. Mana usus anda? Usus 1 kah? Usus 2 kah? Usus 3 kah? Tengok ni. Tengok jenis usus-usus kita. Sebelum kita tengok usus-usus ni, kita baca balik atas ni. Faktanya 90% penyakit pada masa kini ni adalah berpunca daripada usus kita. Then Dr. Kellogg ni ada bagi tahu, Dr. Kellogg ni daripada USA, dia bagi tahu apa tahu? Daripada 22,000 operation ni, 22,000 operation yang dia buat ni, dia tak jumpa satu pun usus yang bersih. So kita boleh tengok balik kan video usus yang kalau macam video usus kanser macam mana kan sampai hitam, yang macam ada ulat-ulat sikit tu. So sangat kotor. Macam kita punya singki lah, kalau kita tak bersihkan seminggu kan bau dia lain macam kan. Macam kita punya usus juga. So usus kita ni tak nampak kat dalam. So tu yang kita kena bersihkan. So kalau tak bersih macam mana dia nak bagi nutrisi yang baik kat dalam tubuh badan kita. So jom kita belajar sikit apa dia ni. Okay, ini adalah usus yang normal, usus yang sihat. So nak tengok usus ni dekat mana? Siapa ada usus macam ni? Dekat usus baby. Usus baby cantik je macam ni kan. Ini usus besar tau. Perasan tak usus kita ni? Lendut sikit gini. Dia akan yang ni dia tinggi sikit kan. Okay, sebab tu sunnahnya kita kalau nak buang air besar ni bertinggung kan. So bila bertinggung tu, cangkung dia akan tegakkan kita punya usus ni. So barulah najis kita keluar habis. Tapi kalau kita buang air besar tu secara duduk, benda ni tetap jadi lengkung gini kan. So najis mungkin akan ada lagi di sini, tak habis keluar. So satu lagi tips kalau nak buang air besar, contoh kawan-kawan kita yang sembelit tu kan, minta dia ni sebelum tidur dengan lepas bangun tidur, sebelum gosok gigi tu minum air suam 1 gelas. 1 gelas tau. Duduk selawat. Dan biasanya setengah jam je lepas tu dia akan rasa nak membuang. So macam mana bila dia nak membuang, ambil tangan kanan ni. Ambil tangan kanan ni buat macam 5. Okay. Ambil tangan kanan ni. Sekejap. Sudah. Okay, kejap, sorry. Sorry. So
Sorry, tekan. So kalau kita nak buang yang besar nanti, salah satunya mesti tutup kepala lah. Tutup kepala kan. Lepas tu tangan kanan ni, buat file macam ni, letak dekat kita punya otak kanan ni. Macam ni. Yang sebelah kiri ni buat penumbuk ni jangan macam ni. Ni bukan penumbuk. Nampak tak? Dia tak rata. So kalau penumbuk dia rata macam ni. Macam ni. So letakkan dekat bawah rangka paru-paru sebelah kiri kita. Kat situ adalah usus besar kita. So bantu dia lah urut dia. So dia akan keluar dengan gembiranya dan bahagianya. Okay? So tak habis lagi ni cerita pasal ni. So ni usus kita. Usus normal lah, usus baby. So yang ini nampak? Dia dah melendut kat sini ni. Mungkin biasanya yang ini ada masalah obesity. So yang ni nampak tak? Yang ini adalah usus jenis ketiga ni. Nampak dia ada macam pokok Christmas kat sini ni. So kalau hari Christmas orang suka kan bagi hadiah, dapat hadiah kan. Tapi yang hadiah ni kita biasa tak sukalah sebab benda ni kalau kita tengok ni dia apa orang kata senang berisiko untuk kanser usus. Hari tu dekat pengukuhan pun testimoni kita kanser usus kan. Bahaya tau. Selalunya kita dengar kanser usus ni biasa lelaki yang kena tau, tapi sekarang ni banyak dah tengok perempuan yang kena. Sebab selalu perempuan kita dengar barah apa? Barah payudara, barah rahim kan. Okay. So yang ini, tengok usus dia ni. Kenapa macam ni? Dah besar jadi kecil macam ni. Jangan lupa lah usus sebab apa. Okay, kalau yang usus ni, kat sini banyak ni, ini biasanya dia makan fiber. Makan fiber ni contoh, kita kena tahu fiber ni rupanya dia ada yang semula jadi, dan ada juga yang dikeringkan. Contoh macam tembikai. Tembikai tu, dalam sebiji tembikai tu, hanya 5% dia punya serat tau. Yang lain 95% tu adalah air. So bayangkan 5% serat tu dia boleh pegang 95% air tembikai tu. So bayangkanlah kalau tembikai tu punya serat kita keringkan, kan? Kita keringkan dia, then kita makan. So serat ni dia akan pergi balik, bila dia masuk dalam badan kita ni dia akan apa kata jadi balik sifat asal dia tau. Kita keringkan, then bila kita aktifkan dia balik kita makan, dia akan nak jadi balik macam dia punya sifat asal dia, memegang air tu. So tu yang dia akan absorb air. Tu jadi kita sembelit tu susah nak membuang tu kan. So kena hati-hatilah kalau nak ambil fiber, nak ambil serat, kita kena pastikan kita punya serat tu serat semula jadi. So kalau nak sonang, ambil yang forever je lah, forever fiber tu. Satu lagi, fiber daripada forever tu dia bebas gelatin. So kalau yang macam orang yang nak diet, nak kurus kan, dia memang sensitif kalau ada gelatin tu, sebab yang itu boleh menyebabkan berat badan dia tak turun. So forever fiber tu dia bebas gelatin. Sesuai untuk orang yang nak diet, yang nak cepat kenyang. Okay, so kalau nak ambil kita punya fiber tu, kita boleh gunakan air masak, air suam ke, kita masukkan kita punya fiber tu, kita minum je. Buat macam snack. Dia tak rasa apa pun. Okay, so yang inilah kita punya usus yang banyak makan fiber yang tak, yang bukan semula jadi, dia memang kering. Okay, so yang ini nampak ni, yang ini selalu kita nampak kan. Bukan kita nampak usus ni, kita nampak apa tau. Kita suka tak bila kita dah makan, kita minum. Makan, kita minum. Kita bersulam air. Kita nampak macam tak ada apa-apa. Tapi rupanya itu memang risiko paling sangat bahaya. Okay? Macam ni. Kita punya perut ni, sebenarnya perut kita kan bersambung dengan usus kan. Kita punya perut ni pun lebih, dia punya apa? Dia punya bentuk, bukan bentuk. Dia punya saluran dia tu pun macam usus. Cuma dia kembang sikit kan. Itu jadi perut. Perut ni, dia ada pintu tau. Okay. Perut ni dia ada pintu. Okay. Kalau kita makan, kan makanan kita tu perlu didigest kan. So pintu tu akan tertutup tau. Okay. Tapi kalau kita minum air kan tak perlu digest kan. Dia terus pergi ke usus. So apa berlaku? Bila kita tengah makan, then kita rasa macam dah penuh kan. Bila kita minum air, kita rasa lega balik. Rupanya, bila kita minum air lepas makan tu, kita punya pintu tu terbuka tau. Sebab bila once ada air kan otak dapat signal lah, okay buka. So bila buka tu kita punya makanan turun ke usus. Dengan makanan kita yang belum habis di digest tu, dia pergi usus. So rosak tak kita punya usus. Dia jadi macam ni lah nanti. Sebab tu sebenarnya Profesor Aziz ada pernah bagi tips lah macam mana kita nak makan ni. Sebelum kita makan tu, kita basahkan perut kita dulu. Dengan apa? Mungkin dengan semangkuk sup ke, dengan air masak ke, dengan air suam ke. Then
kalau nak lagi bagus sebenarnya, masa kita minum tu, kita biarkan air tu bawah lidah kita ni lebih daripada 3 saat. Untuk apa? Untuk aktifkan organ badan kita. Kalau minum madu dengan air suam tu pun boleh buat macam tu. Bagus. Okay? Okay, lepas tu kena ingatlah, bila makan bersulam air ni, usus kita boleh jadi rosak. Dan nanti doktor minta apa lagi? Potong lah. Kan? Dahlah usus kita ni pendek je. Okay? So, ini adalah usus-usus yang kita kena tahulah kesian dia. So, usus kita ni organ penting. Kena jaga. Okay. So, yang ini zat-zat apa yang sangat penting untuk badan kita yang kita perlukan setiap hari. So, sebenarnya dalam badan kita ni, sehari ni, kita memerlukan 46 nutrisi utama. Yang paling utama. So, ni antara yang paling penting, kalsium. Kalsium ni untuk membentuk tulang kita, kan, untuk membentuk gigi kita, kuku semualah. Dan apa lagi? Magnesium. Magnesium ni dia mengawal paras kalsium, kuprum, vitamin D, zinc. So maksudnya kalau kita ambil kalsium je, kita tak ambil magnesium, itu pun tak berapa elok. Tak bagus lah, sebab magnesium ni dia tolong bantu pegang kita punya kalsium ataupun nutrisi lain lah. Okay? So apa lagi yang kita perlukan? Iron. Iron ni apa? Bukan iron baju je. Iron ni, iron kat produk Forever apa? Okay, sebab iron ni sangat penting untuk bina sel darah kita. So bayangkanlah badan kita ni kalau tak ada darah, macam mana nak terbina badannya sihat kan? Okay. Satu lagi Najah ingat, ada satu ustaz tu, ingat tak korang? Ingat tak umur-umur binatang ni? Dia pernah bagi tahu binatang yang panjang umur lah, contoh macam kucing kan 13 tahun boleh hidup. Kura-kura antara yang paling lama lah, binatang yang boleh hidup lama, 25 tahun tak silap Najah. Sebab apa rupanya, kajian dia apa tahu? Dalam kura-kura ni hanya ada, kalau dibuat dituang dia punya darah tu hanyalah secawan kecil ke segelas kecil. So bayangkanlah darah ni pun dikaji bila kura-kura tu sangat kurang darahnya tu pun boleh memanjangkan umur. Najah tak ingat lah ustaz mana, tapi memang best lah. Bayangkan sebenarnya sel darah kita ni kalau bersih, kalau sihat, memang boleh panjang umur. Tapi kalau yelah darah kan kita makan jadi darah kan. So kalau darah tak sihat, pendek umur lah, senang sakit. Dia tengok macam kura-kura. Darah dia sikit je, panjang umur. Tu pun panjang umur pun 25 tahun. Kita manusia 65. Kalau lebih tu kira kredit lah tu. Okay. So zinc. Zinc ni bagus untuk kesihatan prostat ya, isteri-isteri. So dekat dalam produk Forever ni kita ada apa? Kita boleh bagi Bipolen. Bipolen pun kaya zinc untuk kesihatan prostat. Okay, kena bagi tahu juga sebab macam ni, lelaki ni kalau umur dia dah meningkat usia 40 tahun ke atas, fungsi prostat dia akan kurang sebab macam ni tau, prostat dia tu akan mengembang. Bila mengembang, dia akan menekan salur kencing. Tu yang kadang-kadang kesian tau. Dia duduk lama kat toilet. Bukan sebab dia kencing banyak tau. Tapi oleh kerana kencing tak puas kan. So kita boleh bagi dia, itulah Bipolen. Kita boleh bagi dia aloe berry nectar. Okay, so apa lagi? Sulfur. Sulfur ni penting untuk kita punya gum ni. Antara tulang tu kan ada kita punya apa kan. So kita kena ambil sulfur lah untuk kita punya gum tulang-tulang. Cuba korang agak dalam badan kita ni kan ada berapa ratus tulang? Siapa tahu berapa banyak tulang kat dalam badan kita? Cuba teka. Berapa banyak tulang dalam badan kita? Berapa Syed? Berapa banyak tulang dalam badan kita? Siapa tahu? Siti Rahmah ni yang Singapore tu ke? Tak tahu. Berapa banyak tulang? Nur Hidayah 5,000. Apa tu yang 5,000? Berapa banyak tulang dalam badan kita? Tulang rangka, tulang apa? Tulang pinggul. Apa? Okay, 200 tu betul. Tapi 270 tu banyak sangat tu. Wan. 300. Afa. Terlebih sangat tu. Oi. Nurul Hanis 206, 207. Terbaik lah. 207. Kita ada 207 tulang. Banyak kan? Subhanallah. So bayangkanlah korang yang boleh nak jadi saintis tu mungkin dia akan ada saintis tulang, saintis mata. Banyak benda nak dikaji sebenarnya dalam badan kita ni.
Kita tengok dekat dunia ni pun macam besar kan. Sebenarnya bila kita tengok dalam badan kita ni pun tak habis kajian. Tahu tulang pak kering aja okey. Okay, vitamin B kompleks untuk sistem saraf, emosi. Nampak siapa yang ada masalah insomnia ni, kan macam mak-mak kita kan selalu malam tak boleh tidur kan. Kesian dia, bagi dia vitamin B kompleks. Okay, Royal Jelly kan vitamin B kompleks. Okay, lepas tu vitamin C. Vitamin C ni ada 3 kan. Untuk collagen kita, untuk apa sel darah, antioksidan kita. Okay, apa lagi? Dah, banyak lagi ke slide? So nampaklah ni kenapa nenek ni, boleh korang kena google lah dekat YouTube tengok nenek ni. Sebenarnya nenek ni ceria gila. Dia senyum, ketawa je dia orang ni. Ada. Dia pernah pergi melawat Taiwan. So ada video kat YouTube tu memang jelas ada ketawa, dia happy sangat. Okay. So nampaklah nenek ni consume aloe vera gel ni umur 80 tahun. Dan umur dia boleh sampai 120 tahun. So bayangkan. Okay, dia boleh membantu kita punya kita punya metabolisme. Kita punya badan ni untuk extend umur kita ni lagi panjang. So ingat tak? Sesungguhnya apa pun penyakit ni ada penawar dia kecuali tua dan mati. Tua kenapa? Sebab apa? Makin lama kita tua kan, graf dia kan. Makin umur kita naik. Kita punya antibody ni makin lama makin rendah tau. Dia tak ada antibody makin naik. Tu yang kita, itulah tua dan mati tu tak ada ubat dia. So kalau dah mati tak ada nyawa lah untuk kita cari kan. Macam itulah. Tapi insyaAllah apa-apa pun penyakit ada penawar dia. So kita boleh bagi, sebenarnya selalu kalau jumpa orang yang macam dia dah macam rasa berputus asa untuk sihat kan, kita bagi itulah. Kita nak cakap ayat tak pandai kan, kita guna itulah hadis ke apa kan, meyakinkan dia sesungguhnya apa-apa penyakit Allah turunkan ni ada penawar dia. Kecuali tua dan matilah. Okay. Sebelum tu nampak tu. Tengok nama nenek ni King Narita. Lahir pada 1 Ogos 1852 dekat Nagoya, Jepun. Satu lagi nama dia Ginkani. Dia meninggal setahun lepas kembar dia meninggal pada usia 108 tahun. Yang dia punya kembar tadi 107 tahun kan. Korang nak tak umur macam ni? Panjang macam ni? Okay. So satu lagi, kita ada testimoni world record juga. Macam tadi pun masuk world record kan. Yang itu untuk manusia, tapi dekat binatang pun kita ada. So ini adalah kucing paling tua dekat dunia. Kucing ni pun bukan kucing belaan mula-mulanya. Kucing jalanan yang owner dia ni ambil dan dia letakkan aloe vera dekat diet kucing tu. So biasa kucing ni umur 13 ke 15 tahun. Itu pun nisbah umur manusia berapa? Setahun umur kucing. Berapa nisbah dia kan? Kiralah sendiri ya. So bayangkanlah umur dia ni sampai umur 31 tahun. So sama dengan umur manusia 210 tahun. So bayangkan, Masya Allah. Sampai berjanggut dah kucing tu. Nampak ni. So yang ada kucing tu boleh. Baru-baru ni ayah Najah, abah dia ada kebun. Kebun tu ada anjing jalanan tau. Anjing jalanan ke bukan? Anjing tu pemburu-pemburu tinggalkan dia. Pemburu tu memburu tapi dia tinggalkan anjing tu kat hutan lah. So anjing tu pergilah kat kebun. So dia pernah luka. So abah letakkan aloe vera dekat dalam nasi yang abah bagi tu. So beberapa hari tu nampak dah kecut dah. So kenapa bila luka-luka tu kan cepat kecut? Salah satu sifat yang kita kena tahu, dia ada sifat antrakunion. Antrakunion ni apa? Antivirus, antifungal, antibakteria, macam pertahanan lah. Gitu. So yang ini kita tengok video. Cuba tengok ada suara tak?
Oh, kat sini. Okay, tengok tu. Video ni ringkas tapi penting tau, nampak ni. Dekat dalam aloe vera ni ada berapa? 200 jenis vitamin dengan mineral tau. Nampak ada 18 asid amino. Maju ke? Ada 12 antrakunion, ada 12 jenis vitamin, 8 enzim, 20 mineral. Banyak sangat. Tapi kita tengok, kita tahu aloe vera ni bagus kan, tapi aloe vera mana yang kita nak pilih? Ni asal tak boleh gerak ni. So aloe vera mana yang kita nak pilih? So dekat dalam dunia ni ada 400 jenis aloe vera. Dan tak semua spesies yang boleh kita makan, 4-5 spesies je kan. So yang terkuat setakat ni yang kita ketahui adalah Aloe barbadensis similar yang digunakan oleh Forever Living Product. Okay. So kita punya aloe vera ni tengok dia ada banyak sangat special je. So macam teknologi pemisahan kulit dengan gel pun kita dah patentkan, kita ada special lah. Nampak tak slide ni? So nampak, ni adalah 3 doktor yang bertanggungjawab tentang pasien aloe vera ni. Sebenarnya doktor ni, 3 doktor ni dia bergabung tau, dia buat kajian, 25 tahun dia buat kajian tentang aloe vera ni. Okay, so then Dr. Rex ni, dia pun buatlah create satu networking business dan dia nak cari produk. So dia jumpalah doktor ni. Okay. Mula-mula Dr. Rex beli dengan doktor-doktor ni tau. Tapi apa berlaku, makin lama doktor-doktor ni dia naikkan harga. So Dr. Rex ni nasib baiklah doktor ni sangat bijak, dia beli ladang aloe vera tu, dia beli sekali produk ni lah. So bila kita dah pegang, kita dah monopoli, memang kita dapat pegang harga lah kan. So tak adalah harga sekejap naik lagi. So ini adalah sijil-sijil yang Forever dapat lah. Ini third party tau, bukan sijil dari Forever. Third party yang tak ada kena-mengena pun dengan Forever. So apa yang kita dapat? IASC, penting ni, International Aloe Science Council. Okay, selalu kita tengok kan, tumbuh-tumbuhan ni ada ke dia punya organisasi dia? Organisasi betik ke, organisasi kan, macam tak ada kan. Tapi nampak aloe vera ni dia ada satu organisasi khas untuk aloe vera. So benda ni memang sangat penting lah. Lagi-lagi sebenarnya Forever Living Product ni adalah company pertama di dunia yang dapat sijil ni, International Aloe Science Council ni. Dan satu lagi, bila aloe vera ni dapat sijil ni, maksudnya dia memang hampir 100% bebas imodin. Imodin tu apa? Yang tadi itulah yang getah aloe vera tu. Bila kita buka kan, kita letak tisu, kita nampak ada lendir-lendir kuning tu kan. Yang tu imodin tau. Dia memang bagus untuk protect gel. Tapi kalau kena kulit boleh kulit gatal-gatal, kalau makan boleh berit. Macam tu. Nampak ni. Cruelty free ni, apa maksud dia ni? Ni kita tidak mengetes, kita tidak menguji produk-produk Forever ni dengan binatang. Kita tak ada menganiaya binatang lah. Jadi tikus kajian tikus uji kaji. Okay. Okay, yang ini pula tentang circulation. Nampak tadi dah detox kan. Lepas tu kita dah belajar pasal nutrisi, imunisasi. Yang kedua tu belum lagi, tapi circulation. Circulation ni apa? Kita punya transportation lah. Kita punya highway dalam badan kita. Kita punya salur darah. So yang ini, tengoklah video sekejap ya. Dengar tak suara dia? Oh, ini tak ada suara. So dalam badan kita ni ada 2 jenis kolesterol. So kolesterol baik, kolesterol jahat. So yang ini kolesterol jahat. Kolesterol jahat ni dia boleh menyebabkan kerosakan kepada salur darah kita. Ni dinding salur darah kita ni. Dinding salur darah kita ni boleh rosak. So kalau dia dah rosak tu, macam mana nak repair dia? Yang ini HDL. Yang ini kolesterol baik. Dia makan kolesterol jahat kita. So kat mana kita nak dapatkan HDL ni? Daripada sumber minyak ikan kan. Tapi sekarang ni kalau kita tengok omega 3 banyak je dekat telur, dekat mana? Dekat susu. Tapi yang terbaik adalah minyak ikan lah. Nampak ni. Okay. So ini pengalaman masuk kilang Forever yang tengah buat artik si Japan tak silap Najah. Dia sangat menjaga SOP dia. Okay, ini segitiga kita yang kedua. Nutrisi. So satu hari, nutrisi ada 46 nutrisi utama yang kita perlukan. 8 amino acid, 18 vitamin, 20 mineral. So kita ada makan 46 jenis hidangan ke setiap hari. Tak sanggup kan? Macam tak ada je.
So apa yang dekat dalam Forever ni yang boleh membantu kita punya segitiga kita yang kedua ni, nutrisi ni, madu lah. So yang ketiga, imunisasi. Imunisasi ni ketahanan badan kita. So kalau imun kita lemah, kita punya badan mudah diserang penyakit lah. Lagi satu, kenapa kita kena ada sistem imun yang kuat, okay? Dan kita kena ambil daripada mana? Antioksidan kan. So macam ni, tengok ni, antioksidan ni dia kukuh tau, dia stabil. Tapi macam radikal bebas ni, free radical ni, tengok ni elektron dia ni, dia tak stabil. Tengok ni, dua yang ini dia tak ada geng. So bila dia tak ada geng, dia nak cari geng. Tu yang dia akan kacau kita punya. Dia akan kacau lah, dia masuk dalam sel badan kita, dia nak cari dia punya apa? Dia nak lengkapkan, dia nak melengkapkan dia punya ni lah. So kalau kita tak ada antioksidan yang tinggi, kita tak ada imun sistem yang tinggi, kita akan diserang lah dengan radikal-radikal ni. Radikal ni dapat daripada mana? Dari mana? Radikal bebas ni kita dapat daripada tadi tu lah, yang daripada pemakanan yang tak sihat tadi, daripada pencemaran. Okay. So yang ini okay, dah nak last dah ni ya. Kita boleh tengok daripada mana antioksidan yang kita nak ambil ni. Daripada tengok ni carta ni. Ni dah dibuat kajian tau. Selalu kita punya buah-buahan kat rumah tu kita makan apa? Kita selalu makan pisang, kita selalu makan apple, kita selalu makan carrot. Tapi tengok balik. Carrot ni tengok ni dekat dalam nilai ORAC ni, Oxygen Radical Absorbent Capacity. Maksudnya jadual ni menunjukkan kebolehupayaan untuk kita serap radikal bebas tadi tu. Kita bunuh radikal bebas tu. So inilah apa benda ejen-ejen dia. Tengoklah ni, ini dia punya buah-buahan yang dah di-study. So yang selalu kita makan apple, carrot, banana tu, potato tu semua rendah bawah 1000. Tapi kalau 7 yang ini ni, nampak yang paling tinggi ni apa? Pomegranate. Ada 5. 9000 ni, sangat tinggi. Okay. Dan dekat dalam Al-Quran pun dah disebut dia adalah buah syurga. Rupanya, yelah buah syurga ni bila dibuat kajian tengok, dia punya manfaat dia tu Masya Allah sangat-sangat hebat, luar biasa dahsyat. So yang kedua apa? Kita ada blueberry juice, blackberry juice, mangosteen, raspberry juice, strawberries. Bukan. Ni grape juice. So dekat yang ini yang tertinggi ni ada 6. Tapi kalau dalam pomestin ni kita tengok ada 7 kan. Kita ada buah pear. Buah pear tu tinggi kalium. Pun sangat penting untuk pertahanan badan kita. So tengoklah ni. Kita punya 7 buah antioksidan dalam pomestin ni, contoh dalam ada 5 kan, dia bagus untuk tekanan darah kita. Dia anti radang juga, boleh mengelakkan simptom arthritis. Arthritis dengan gout ni macam adik-beradik, tapi gout ni dia lebih pada yang besar-besar tu. Tapi arthritis ni kalau kita tengok kan, dia bengkak-bengkak kat sini. Tu arthritis kan. Dan dia sangat bahaya kalau orang tu jatuh, dia boleh menyebabkan lumpuh lah. So kena hati-hatilah kalau yang ada masalah arthritis ni. So macam mana nak bantu dia? Bagilah pomestin ni. Okay. So lepas tu dalam kita punya pomestin tu pun ada manggis. Ya, manggis. Dia bagus untuk dalam masalah sel kanser perut, paru-paru dan leukemia juga. Okay. Lepas tu pear. Kalium dalam buah pear ni dia punya tinggi tu 2 ke 3 kali ganda vitamin E daripada buah apple. Okay. Dan raspberry Raspberry ni untuk menentang kanser usus, rahim, payudara. So apa lagi? Pankreas. Pun sekarang dengar kan orang ada kanser pankreas. Lepas tu berry biru. Bagus untuk kita punya salur darah, jantung, melambatkan penuaan tau. Di highlight lagi sekali. Penglihatan, menambah kolagen. Mengurangkan tekanan dalam mata, masalah katarak. So kalau macam ibu-ibu kita yang macam ada masalah kencing manis kan, dia efek mata kan. Sebenarnya kencing manis ni kan efek satu badan, tapi bila saraf mata tu dia dah efek, dia lagi kesian lah, tak nampak kan. So kita boleh bagi pomestin lah. Satu lagi sebenarnya pomestin ni, ingat tak tadi dekat dinding salur darah kita ni kan, dia kan macam boleh plak-plak lah, macam kita punya dinding lah. Dah lama kan kita punya cat ni boleh jatuh lah. So macam mana nak repair bagi cantik, kita kena bagi dia antioksidan. So pomestin ni pun sangat bagus kalau orang yang ada masalah kencing manis, darah tinggi, yang ada masalah salur darah tadi tu lah. Okay. Lepas tu biji anggur, menguatkan untuk sel otak. Okay. Inilah dia.
Ini testimoni insan-insan yang dah ikhtiar dengan produk-produk Forever. Ini husband Najah lah. Masa awal ni, raya 2015 ni masa Najah baru masuk Forever, makan untuk tenaga, konon-konon untuk tenaga lah. Tapi tak sangka rupanya nampak drastik tau. Berapa bulan tu nampak badan dia fit, kulit dia flawless, tenaga lain macam. Nampak ni sekarang ni. Comel lah. Banyaklah testimoni ni. Kalau anda ada testimoni tu simpan siap-siap. Sebab bila kita berkongsi daripada hati kan. Lagi-lagi ada testimoni family kita ke, dia punya semangat nak kongsi, nak bagi orang tu pun sihat macam family kita tu besar lah, tinggi. Ni kebanyakannya semua daripada customer yang kita kenal lah. Nampak yang ini ni, nampak ni. Ni kena tengok tahu. Orang ni dia sebenarnya dia bukan sakit tapi dia menggunakan contact lens tu, tidur pun dia tidur dengan contact lens. So apa berlaku nampak ni? Dia jadi infection macam ni, bernanah tau. Dia ambil aloe vera macam tak nampak apa, tak jadi apa. Tapi bila dia ambil B-propolis tu berapa hari tu, nampak dia punya ni terus jadi kecut tau, nanah dia terus kecut. Sebab tu pentingnya kita faham segitiga kesihatan tu. Kalau kita ada sakit, tak semestinya kita kena ambil aloe vera je. Dia ada benda komponen yang kita kena seimbangkan. So kalau macam orang ni dia ambil B-propolis kan, so bahagian imun sistem dia lah. Dan B-propolis tu kan antibiotik juga. Okey, habis. So alhamdulillah kita sudah menamatkan kelas hari ni. Macam mana semua? Ada apa-apa nak komen? Okay. So Forever ni kalau kita nampak kan bukan marketing plan dia yang hebat tau. Tapi produk dia yang hebat tu yang orang boleh bertahan lama. Yelah, marketing plan dia pun hebat. Cuma yang lagi hebat tu produk-produk dia. So ramai orang kadang dia tak buat bisnes tapi dia steer dekat sini sebab produk dia sangat best. So kita kenalah study tentang produk-produk tu. Bagi orang jatuh cinta, bila dah jatuh cinta dia tak boleh lepas punya. Okay. So Najah doakan anda semua dapat ilmu malam ni, dapat cerita balik dengan orang. So kalau nak buat talk secara general pun sebenarnya benda ni lah yang kita boleh share. Bagi alert lah. So saya minta maaf kalau presentation hari ni tidak seperti yang anda harapkan, tapi saya happy nak share. So jumpa anda di mana ya? Jumpa anda di line Zoom meeting ya. So assalamualaikum, minta maaf semua. I love you. Record nanti akan letak dalam YouTube. Slide letak dalam Telegram nah. Alright, macam mana nak stop?